Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan ajar tajuk darab masa. Darab masa ni adalah operasi seterusnya yang sepatutnya kita belajar selepas tajuk tambah dan tolak masa. Secara asasnya, darab masa ni lebih kepada operasi tambah masa yang berulang. Sebab definisi darab adalah tambah yang berulang. Jadi, ada dua jenis darab masa sama seperti tambah masa, iaitu yang pertama, darab 1 unit masa, dan yang kedua, darab 2 unit masa. Kita tengok contoh yang pertama. Jadual menunjukkan masa Hilmi berlatih bowling dalam seminggu. Berapa jamkah Hilmi berlatih dalam masa 4 minggu? Ini adalah jadual jadual latihan Hilmi. Okey, pada hari Isnin 3 jam, pada hari Rabu 3 jam, pada hari Jumaat 3 jam dan pada hari Ahad 3 jam. Ini adalah untuk jumlah selama 1 minggu. 12 jam ni adalah jumlah selama 1 minggu. Soalan yang ditanya, berapa jamkah Hilmi berlatih dalam masa 4 minggu? Jadi operasi yang kita perlu buat dekat sini adalah operasi darab. Ayat matematik yang berkaitan adalah kita ambil yang seminggu, ini yang seminggu, 12 jam darab 4 minggu lah, sebab dia nak dalam masa 4 minggu. 12 jam darab 4. Jadi macam mana nak buat 12 jam darab 4? Kita boleh gunakan bentuk lazim. Sebelum tu kita kenal pasti dahulu, ini adalah darab 1 unit masa ataupun 2 unit masa. Okey, tengok. Hanya ada unit jam dekat sini. Jadi ini adalah darab 1 unit masa. Boleh buat bentuk lazim darab masa, iaitu sama macam bentuk lazim nombor bulat. Cuma yang membezakan dia adalah kita letakkan unit jam. Jadi 12 darab 4, 2 darab 4, 8, 1 darab 4, kita dapat 4. Okay, jadi jawapan dia, Hilmi berlatih selama 48 jam 4 minggu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Darab 6 dengan 53 minit. 6 darab 53 minit. Okey, kita tentukan dulu, ini adalah darab 1 unit masa. Sebab hanya unit minit yang digunakan. Okey, boleh buat bentuk lazim dia. Dalam bentuk lazim darab, untuk memudahkan kita membuat pengiraan, kita boleh letakkan nombor yang ada unit, kita letakkan dekat atas. 53 minit dekat atas, darab 6 dekat bawah. 3 darab 6, kita dapat 18. 8 dekat bawah, 1 dekat atas. 5 darab 6, kita dapat 30. 30 kena tambah dengan 1 yang dekat atas ni. 30 tambah 1 jadi 31. 318 minit. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 5 darab 128 saat. Kita kena pastikan dahulu, ini darab 1 unit masa atau 2 unit masa. Okey, ada unit saat sahaja, jadi ini adalah darab 1 unit masa. Okey, boleh buat bentuk lazim. Macam cikgu cakap tadi, dalam bentuk lazim darab masa ni, kita boleh letakkan yang ada unit dekat bahagian atas. 128 saat dekat atas, darab dengan 5.
untuk memudahkan pengiraan kita lah. Jadi kita boleh selesaikan. 8 darab 5, 40. Sifar dekat bawah, 4 dekat atas. 2 darab 5, kita dapat 10. 10 tambah dengan 4 atas ni jadi 14. Jadi tulis 14. 4 dekat bawah, 1 dekat atas. Okey, seterusnya 1 darab 5, 5. Kena tambah dengan 1 dekat atas ni. 5 tambah 1, kita dapat 6. Jadi jawapan dia 640 saat. Okey, boleh tengok dekat sini. Adakah 128 saat darab 5 sama dengan 5 darab 128 saat? Bincangkan. Okey, adakah sama? Jawapan dia, ya, sama. Kenapa? Sebab dalam darab kita boleh tukar 128 saat ni darab 5 ataupun 5 darab 128 saat, kita boleh tukarkan kedudukan dia. Macam dalam soalan ni kita tengok 5 darab 128 saat. Tapi cikgu bagi tips, kita letakkan 128 ke atas. Bila kita letak 128 ke atas ni, bermaksud 128 saat darab 5. Okay, dia terbalik daripada yang ni. Kalau kita ikut ayat matematik ni, kita kena letakkan 5 dekat atas. Tapi cikgu buat 5 dekat bawah. Jadi, untuk soalan ni, adakah sama? Ya, sama. Okey, kita tengok contoh yang keempat. 2 darab 3 jam 10 minit. Kita tentukan dulu, ini adalah darab melibatkan 1 unit masa ataupun 2 unit masa. Okey, ada unit jam dan minit. Jadi, ini adalah darab melibatkan 2 unit masa. Untuk operasi darab masa, bila kamu jumpa soalan yang melibatkan 2 unit masa, okay, kalau sebelum ni dalam tambah ataupun tolak masa, kita boleh menggunakan 2 kaedah, iaitu bentuk lazim 2 unit ataupun bentuk jadual. Tapi untuk darab masa, cikgu hanya akan ajar menggunakan satu sahaja kaedah, iaitu bentuk lazim 2 unit. Kenapa? Okey, sebab cikgu nak elakkan kamu daripada keliru. Sebab bila kita buat bentuk jadual, kita hanya perlu darab dengan satu bahagian. Jadi itu akan jadi sedikit mengelirukan. Jadi untuk elakkan kamu daripada keliru, cikgu akan ajar hanya menggunakan satu kaedah sahaja, iaitu bentuk lazim 2 unit. Okey, untuk buat bentuk lazim 2 unit bagi darab ni, macam bentuk lazim tadi juga, kita letakkan yang ada unit dekat bahagian atas. Okey, 2 darab 3 jam 10 minit. Jadi kita letakkan 3 jam 10 minit dekat atas. Darab 2. Okey. Selesaikan bahagian kanan terlebih dahulu, bahagian minit. Masa kita selesaikan bahagian minit ni, kita abaikan bahagian jam. Anggap seolah-olah bahagian jam tu tak ada. Okey, buat sifar darab 2, sifar. 1 darab 2, 2. Kemudian jam. Kita tengok pula bahagian jam. 3 darab 2, kita akan dapat 6. Jadi jawapan dia 6 jam 20 minit. Okey, kita tengok contoh yang kelima. 3 darab 9 minit 12 saat. Jawapan dalam minit dan saat. Kita kenal pasti dahulu. Ini 1 unit ataupun 2 unit. Ini adalah 2 unit masa, iaitu unit minit dan saat. Okey, nak buat bentuk lazim dia, kita boleh buat bentuk lazim 2 unit. Letakkan yang ada unit dekat atas, iaitu 9 minit 12 saat dekat bahagian atas, darab 3. Selesaikan bahagian saat dahulu.
2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Kemudian selesaikan bahagian minit. 9 darab 3 kita dapat 27. Okey, jadi jawapan dia 27 minit 36 saat. Kesimpulannya, dalam tajuk darab masa ialah operasi tambah masa yang berulang. Jadi, hanya ada dua jenis, iaitu 1 unit masa dan 2 unit masa. Yang kedua, darab 2 unit masa tidak menggunakan bentuk jadual. Okay, kenapa tidak menggunakan bentuk jadual? Okay, sebab cikgu nak elakkan daripada kamu keliru. Okay, jadi itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.